Penuh. Penuh gambar. Baik. Pasang aircon ke? Aircon. Baik. Kita mulakan pengajian pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la likiram ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadin illa rasul qad halat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabkum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullahu syai'a wa sayazillahu asy-syakirin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, tiada ada Muhammad itu melainkan ianya seorang rasul dan telah terdahulu daripadanya beberapa orang rasul. Maka adakah kalau seandainya Nabi Muhammad itu terbunuh ataupun dianya wafat, kamu berpaling daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Barang siapa yang berpaling daripada ajaran baginda Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak akan dapat memberikan sembarang kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang mati imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama solat subuh berjemaah pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipayungi oleh para malaikat, ikan di udara dan ikan di lautan, burung di udara dan ikan di lautan memohon keampunan kepada orang yang menuntut ilmu, pengajian ilmu, insya-Allah. Baik. Jadi pada pagi ini sebelum kita baca soal jawab agama, kita lihat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Tajuknya semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. An Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu uktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panahatni Quraisy wa qalu tuktubu kulla syai'in
wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam basyarun yatakallamu fir ridha wal ghadab fa'amsaktu anil kitab hatta zakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'auma'a biusbu'ihi ila fihi wa qala uktub wallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqan Baik. Hadis terima daripada Abdullah Ibnu As. Abdullah bin Umar Ibnu As radhiyallahu taala anhuma telah meridha Allah Subhanahu wa taala akan keduanya, tuan-tuan. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa telah meridha Allah taala akan keduanya. Qala kuntu uktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panahatni Quraisy. Adalah aku menulis segala sesuatu yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang-orang Quraisy melarang aku daripada demikian itu. Lalu orang-orang Quraisy melarang aku daripada demikian itu, mana menulislah daripada apa-apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, apakah engkau menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau adalah seorang manusia biasa yang bercakap-cakap dalam keadaan redha dan juga marah. Maka saya pun berhenti daripada menulis segala perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar. Sehingga sampai satu masa, maka aku menyebutkan yang demikian itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah mulutnya sambil bersabda, tulislah olehmu apa-apa yang aku katakan. Maka demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, tiada keluar daripada mulutku ini kecuali perkataan yang benar. Tiada keluar daripada mulutku ini kecuali perkataan yang benar. Baik, keterangan daripada hadis ini. Hadis ini riwayat daripada Abu Daud. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun beliau seorang manusia, tuan-tuan, namun Allah SWT telah memberikan kepadanya beberapa keistimewaan. Di antaranya ialah beliau seorang yang maksum. Maksum berarti terpelihara daripada segala dosa dan kesalahan. Baik sama ada dosa besar ataupun dosa kecil dalam perkataan atau perbuatan. Jadi tidak ada perbuatan ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak benar. Semua perkataannya benar dan perbuatan Nabi adalah benar sebelum menjadi rasul atau setelah jadi rasul. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Nampak? Begitu nabi yang lainnya. Jadi semuanya benar, dan masya-Allah. Ini nak nyatakan, tuan-tuan, tentang kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia ada cerita tentang berkenaan dengan seorang lelaki namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini memang terkenallah dalam kata meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kegemaran dia menulis ataupun mencatat apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi perbuatan tadi ditegurlah oleh sebahagian orang Quraisy. Dia kata jangan tulis, apa nak tulis? Muhammad kan orang biasa je. Dia berkata ya takallamu fi ridha wal adab. Dia bercakap sama ada masanya dia dalam keadaan tenang, ada masanya marah dan sebagainya. Maka dia pun berhenti menulislah. Tadi dia tak tulis. Sehinggalah satu hari dia mengadu benda tu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas teguran beberapa orang Quraisy terhadap baginda Nabi pada dia. Maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata uktub. Uktub, tulislah.
Dia syaratkan fa'aumahu bi usbihi ilal fihi. Dia mensyaratkan Nabi mensyaratkan jarinya kepada mulut baginda Rasulullah SAW. Maka dia kata, uktub, tulislah, fawallazi nafsi biyadi ma yakhruju minhu khillahaqan. Demi diriku yang berada dalam genggamanku, tiada keluar daripadaku kecuali benda yang benar aja. Masya-Allah. Kecuali benda yang benar. Jadi kita naklah kata bila kita dengar hadis tu, hadis Nabi, naklah kita cuba sebaik-sebaik mungkin untuk mengambil hadis itu dan kita mengamalkan hadis tersebutlah dalam kehidupan kita. Paling tidak pun tuan-tuan sekalilah kita amalkan. Sekali. Tapi kalau tuan-tuan boleh amalkan selalu lagi elok. Selalu sangat kita amalkan tu lagi baik elok. Tapi kalau selalu sangat amalkan, kadang-kadang benda itu membawa pada jemu lah. Contohnya baca Quran, selalu setiap hari nak baca Quran, mungkin kadang-kadang ada perasaan jemu gitu. Jadi tentukan hari-hari tertentu untuk tuan-tuan baca Quran. Paling tidak pun orang kata seminggu sekali itu adalah tuan-tuan baca Quran. Habis dalam sembahyang baca Quran, rasa sembahyang tu lainlah. Dalam sembahyang pun memang baca Quran. Tak? Kita baca surah dalam sembahyang tu memanglah kita baca Quran. Ini maksudnya baca Quran di luar solat. Baca Quran di luar sembahyang. Ada tak kita setkan satu masa untuk kita baca Quran di luar sembahyang? Kalau mengaji tu lainlah, mengaji lain. Kita mengaji bersama dengan guru tu lain. Ini bacaan kita sendiri, mana kita solo seorang diri kita baca. Ada tak kita setkan masa untuk baca? Kalau ada masa, ada setkan, alhamdulillah. Kenapa? Kerana apa-apa yang dibaca oleh Nabi, apa-apa sampai Nabi itu orang kata benda benar. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiada aku berkata mengikut pada hawa nafsu kecuali merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu Allah. Nabi berbeza dengan kita. Kan? Kerana Nabi ini bawa syariat. Nabi bawa syariat. Sebabnya kita kena kasih dan sayang pada Nabi melebihi kasih dan sayang pada selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW bersabda, dia kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada ayahnya, pada anaknya, dan lebih kasihnya, melebihi kasih pada manusia semuanya. Manusia sebenarnya. So maknanya kasih kita Nabi pada kena lebih lah. Macam tu. Kalau disebut dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'riful Huquqil Mustafa, dalam dikarang oleh Qadi Al-Ain Al-Qarni, disebut di situ bahawa terdapat beberapa tanda-tanda kita cinta dan kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda dan cinta kasih pada Nabi itulah kita mengikut segala syariat-syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut segala syariatnya. Kita ikut sunnah dia. Kan? Apa yang Nabi sentiasa buat, apa yang Nabi lazim buat. Apa makna sunnah? Sunnah ni maksudnya perbuatan Nabi, perkataan Nabi, akhlak Nabi, kan. Diam Nabi pun kadang boleh jadi sunnah. Nabi diam. Nabi tak kata sesuatu pun dalam bab itu, tapi Nabi diam. Diam pun boleh menunjukkan pada setuju, benar. Nabi membenarkan para sahabat buatlah. Kalau Nabi bangkang tu mana Nabi tak setujulah. Okey, tapi diam. Pengakuan Nabi, takrir pun merupakan satu sunnah. Perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi, kemudian diam Nabi, sukut diam Nabi pun boleh menjadi satu sunnah. Contoh sama sekali diam Nabi dalam contohnya bab-bab mau kata makan daging dog ataupun makan benda-benda makruh dan sebagainya. Makan bawang. Benda itu Nabi tak makan. Tapi Nabi tidak melarang para sahabat untuk makan. Nabi tak larang sahabat untuk makan. Makanlah.
Kerana Nabi ini orang yang sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi jagalah mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kita cantik kasih dan cinta pada Nabi antara tadilah ikut pada syariat Nabi. Kasih dengan Nabi ini berbeza dengan kita kasih dengan isteri kita, kita kasih dengan anak-anak kita, kita kasih dengan suami kita dan sebagainya, berbeza. Macam tu. Walaupun manusia ni kan, manusia ni kasih kepada isteri dia, tetapi isteri kita bukan pembawa syariat. Kita kasih dengan suami kita, bukan suami kita pembawa syariat, mereka tak bawa syariat. Kasih ni ada dua, satu kasih dalam bentuk luaran dan satu lagi kasih dalam bentuk dalaman. Mana dia kata kasih dalam bentuk luaran? Kasih dalam bentuk luaran ini ialah apabila seorang itu membawa akhlak yang baik. Orang itu membawa akhlak yang baik. Okay? Itu kasih dalam bentuk kita kasih dalam bentuk luaran ni, ataupun muka dia cantik, lawa kan, handsome dan sebagainya, dan dia buat banyak buat baik, itu kasih kita dalam bentuk luaran. Kasih dalam bentuk dalaman ni mana kasih dalam macam A juga dalam bentuk luaran tadi, tapi dia bawa syariat pula, bawa syariat, dan dia mengajak kita menghindarkan diri kita daripada neraka, mengajak kita masuk syurga, mengajak kita masuk syurga. Siapa? Nabi lah, pembawa syariat. Macam tu. Okay. Isteri kita dan anak kita pun kadang-kadang dia ikut juga cara Nabi. Tahu tak? Suami kita ikut juga cara Nabi. Tahu tak? Itu suami yang kita pilih, itu isteri yang kita pilih. Tahu tak? Macam tu. Tapi dia tak samalah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Nabi lain, seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Kita ni selalu buat silap, buat salah dan sebagainya. Jadi memang bezalah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kita kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kita rindu pada dia. Kita rindu pada dia. Rindu nak jumpa dia lah. Rindu nak jumpa. Macam seseorang kekasih rindu kepada kekasihnya yang sentiasa setiap masa bila kita boleh jumpa, kan? Bila kita boleh jumpa, bila kita boleh makan sama, kata. Sentiasa merindui kekasih kita lah. Betul tak bang? Kalau abang kasih dengan seseorang perempuan macam mana? Kan? Kata berhati kan, mana pergi orang kan? Nampak je kereta tu, ni dia ada rumah. Nampak kereta dia rumah. Walaupun orang tu tak ada kat rumah tu. Dia tak ada kat rumah. Kereta je. Itu ada kat rumah tu kan? Nampak kereta pun okey dah. Senang hati lah nampak kereta tu. Nampak kereta senang hati. Tak nampak kereta tu risau kan. Manolah poi kan. Sakit ke dah? Tak ada kan? Ke hospital ke dah? Tak tahu. Tu nak dinyatakan pada kita tentang kasih kita kepada seseorang lah. Itu juga kasih kita dengan Nabi. Kalau kita kasih dengan Nabi, sentiasa, walaupun ialah Nabi dah wafat dah, tapi kita menanti-nanti nak jumpa Nabi besok. Macam mana kat jumpa Nabi ni macam ni? Macam mana orang kata Nabi ni handsome, lawa, cantik, kalqamar, bulannya seperti, dia punya muka seperti bulan. Kemudian peluh Nabi tu wangi, peluh dia. Peluh dia wangi. Macam tu. Kita peluh kita busuk. Betul tak? Bila kita baru selesai jogging ke, ataupun kita selesai bekerja, macam abang kerja rela kan. Kan kadang kerja tengah panas. Kerja tengah panas pada peluh. Okay? Jadi bau peluh kita bau busuk, betul tak? Bau busuk. Tapi itu jangan kira pahala lah. Pahala tu ada sudut lain lah kan. Ini daripada sudut dunia ni, sudut kerja ni, peluh. Nampak tak? Jadi menunjukkan badan kita sihat lah. Tapi peluh kita bau busuk. Tak sama dengan peluh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut dalam kitab At-Ta'rif bi Huquqil Mustafa lagi, disebut dalam kitab itu bahawa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ni kan, kalau seandainya orang kata Nabi Muhammad SAW itu berkhutbah ataupun berpidato ataupun Nabi berbagi tazkirah,
Para sahabat semua duduk mengiringi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masing-masing tak berani angkat muka dengan Nabi. Mereka semua tunduk, seolah seperti disebut dalam kitab itu, seolah seperti ada burung yang bertenggek di atas kepala mereka. Salah macam ada burung yang bertenggek di atas kepala mereka. Kerana apa? Kerana orang kata gerunnya melihat kepada baginda Rasulullah SAW. Gurun tu, makna gurun tu bukan maknanya Nabi itu seorang yang zalim, tidak. Tapi mungkin dari segi orang kata aura yang ada pada Nabi itu, aura pada dia, sehingga para sahabat semua tak berani nak angkat muka di depan baginda Rasulullah SAW. Kecuali seperti yang berani angkat muka ialah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar je. Abu Bakar dan Umar, mereka ni beranilah angkat muka dengan baginda Rasulullah SAW. Okey, tapi yang lain semua tak beranilah. Macam tu. Kerana macam Sayyidina Abu Bakar tu, isteri anaknya itu kahwin dengan Nabi. Kemudian Umar pula anaknya Hafsah kahwin dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi pak mentua lah. Takkan pak petua nak tak ni akan muka dengan anak menantu tu, tak? Tak adalah macam tu. Okey. Baik. Kemudian tak ada lagi kita kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita sentiasa menyebut dia, menyebut nama dia. Tadi rindu nak jumpa dia. Yang kedua, selalu sebut nama dia. Macam mana kalau abang cinta dengan seorang kan, selalu sebut nama dia. Okey. Jadi orang buat akhir pun perasan, dia macam je kan. Saya sebut nama dia ada makna ke tak? Ada makna ke sebut nama tu? Nama lain dia tak sebut, nama dia je saya sebut. Selalu sebutlah, menunjukkan kepada kita cinta kita ke orang itu, selalu sebut nama dia. Cinta kita pada suami kita, kita selalu sebut nama suami kita. Abang gimana? Buat apa? Dah kerja ke? Dah masuk kerja ke? Kan? Dah sampai rumah ke? Jadi isteri kita akan sebut, selalu tanyalah. Kita sebagai suami pun macam tu juga. Kalau isteri kita lambat balik, mana pergi singgah ke mana? Lambat benar balik ni aku apa dah ni? Sentiasa menyebut-nyebut nama dia. Kasih kita lah, kasih kita. Selalu sebut, selalu rindu, macam tu. Okey. Kemudian apa lagi tanda kita kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita cinta dan kasih kepada orang yang Nabi dan cinta dan kasih, dan kita benci kepada orang yang baginda Nabi sallallahu benci dan tak suka. Siapa yang orang Nabi suka? Para sahabat radhiyallahu taala. Kita pun kena sayang dengan para sahabat jugalah. Siapa yang Nabi kita suka, dengan itulah kita suka. Siapa yang Nabi benci, kita tak suka, seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, yang menjadi musuh kepada Islam. Jadi kita pun sama jugalah. Suka, tak suka dan benci kepada orang yang jadi musuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal sentiasa memusuhi Nabi. Abu Lahab pun macam tu juga, sentiasa memusuhi baginda Rasulullah SAW. Cuma Abu Jahal ni, dia ni terbunuh dalam peperangan Badar. Kita tahu tu, dia terbunuh dalam peperangan Badar, Abu Jahal. Abu Lahab saya tak dapat pastikan sama ada dia mati bila. Cuma Abu Lahab ni dia adalah bapa saudara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bapa saudara Nabi. Sedang Abu Jahal bukan bapa saudara. Okey, tapi dia orang yang paling kuat memusuhi baginda Rasulullah SAW. Itu sebabnya tuan-tuan, sesiapa saja yang buat jahat, kita cakap ni PL kau ni macam Abu Jahal. Kau ni okey kan? Ni macam Abu Jahal kau punya perangai ni, kan? Ataupun orang kata, perangai ni macam Dajjal ni, suka mendajalkan orang, tak? Jadi sesiapa saja yang akhlak tidak baik, biasanya kita labelkan dengan macam tu. Kan Fir'aun kata jahat kan? Jadi siapa yang perangai jahat, kita katakan kau ni macam Fir'aun. Kau ni macam Namrud, kau ni macam Namrud. Sebabnya jangan buat jahat. Macam tu. Jadi tanda kita kasih dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kan kita cinta dan kasih kepada orang yang Nabi Muhammad SAW cinta dan kasih, dan kita benci kepada siapa yang orang yang baginda Nabi Muhammad SAW benci dan tak suka. Itulah kita benci, tak sukalah. Macam tu.
Kemudian apa lagi tanda kita cantik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita selalu membaca sirah dia. Kita selalu baca sirahnya. Apa makna sirah? Sejarah Nabi. Kita kena selalu bacalah. Paling tidak pun tuan, ke rumah kita tu, paling tidak pun ada satu buku berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebiji buku pun ke rumah tak ada tentang Nabi. Yang banyaknya majalah mangga, majalah kuinin, kan, majalah durian, majalah cempedak. majalah tu yang banyak. Majalah buku tentang Nabi ada tak ke rumah kita? Sirah Nabi ada tak? Kalau tak ada, kau dah beli. Paling tidak pun sebiji lah, sebuah ada ke rumah kita. Sejarah lengkap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada A sampai ke Z. Macam tu. Bau kita cinta Nabi. Nampak? Bau kita cinta Nabi. Dan kita bacalah, jangan beli tak baca. Ada orang kadang-kadang beli tapi tak baca-baca pun. Simpan je tu. Kalau buku tu banyak lah. Kalau buku tu banyak sampai ompek 5 almari buku, kita nak baca buku tu kadang-kadang tak ada masa sebab banyak buku kita nak baca. Ini buku kat rumah tu sebiji. Sirah Nabi, satu buku je kat rumah, Sirah Nabi Muhammad SAW. Itu pun tak baca. Dah pakai buku tak baca-baca. Asyik buku surat satu je, buku surat dia dua bila, buku surat tiga bila, tak ada. Janganlah macam tu. Kita kata cinta Nabi kan, cinta Nabi. So kalau dah cinta Nabi, kena bacalah sejarah hidup dia. Macam mana kesusahan yang dia alami dalam perjuangan dia. Berapa lama dia berdakwah? 23 tahun. 23 tahun tu di mana? 30 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kan? Kemudian macam mana dia punya dakwah itu, penentangan daripada kaum dia macam mana, kan? Kemudian peperangan yang Nabi ikut, ada berapa peperangan dan sebagainya, berapa orang isteri Nabi, berapa orang anak dia. Tak, kita kena bacalah sejarah tu. Ni nak nyata tentang cinta Nabi dah tu. Cinta ke tak cinta? Kalau cinta tu macam tadi lah cakap. Kan? Kalau kita cinta seorang, macam saya cakap tadi lah, kita sentiasa rindu dengan dia. Paling tidak pun nampak kereta pun okey dah. Nampak kereta kan. Kita tak tahu dah dalam rumah tu dia ada ke tak ada, kita tak tahu. Tapi nampak kereta, alhamdulillah. Awak ada di rumah ni. Macam tu. Faham kan? Kemudian yang lain, tanda kita cinta dan sayang Nabi ialah kita bersifat dengan sifat zuhud. Sifat zuhud. Macam mana Nabi sifat zuhud, kita pun cinta zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ini mengambil dunia ala kadar ataupun sekadar hajat saja. Kerana dunia ini bukan matlamat kehidupan kita. Matlamat kehidupan kita akhirat. Kita jangan orang kata jangan risau ataupun jangan orang kata yalah kita nampaklah orang kafir ke bukan Islam ke, dengan kekayaan mereka kan, dengan aset yang banyak, dengan rumah, dengan kilang-kilang. Kan kilang-kilang ni kebanyakan kita tengok bukan orang Islam punya. Pergilah mana-mana kilang kan, kebanyakannya non-muslim yang punya kilang itu. Bengkel-bengkel kenderaan, bengkel-bengkel motor, bengkel-bengkel kereta dan sebagainya, kebanyakan siapa punya? Bukan Islam kan? Bukan Islam yang punya, bukan kita Muslim, bukan kita Muslim. Itu ialah dunia, bab dunia memang hak mereka. Kerana kenapa? Mereka hanya kehidupan dunia saja, akhirat tak ada dah. Akhirat habis tak ada. Jadi Allah Ta'ala bagi mereka kesenangan-kesenangan dalam kehidupan dunia lah, dengan aset yang banyak, harta benda yang melimpah ruah dan sebagainya. Tapi tak dinafikan di kalangan kita pun orang Islam pun ada juga yang punya kilang, tapi tak banyak kan. Kalau seandainya kat tempat tu dekat kawasan perindustrian industri dekat kita kan, biasanya kalau 10 kilang tu 9 tu orang bukan Islam punya, satu je kadang-kadang mungkin orang Islam punya kilang itu. Ini nak menyatakan pada memang dunia ni hak mereka lah, orang Islam, bukan Islam hak mereka. Tapi dunia akhirat masa mereka tak adalah bahagian. Kita ada dunia dan akhirat. Itu beza dia. Faham kan?
InsyaAllah. Sampai situ tadi. Wallahualam. Kita tengok yang soal jawab agama pula. Muka surat apa tu? Ada? Baik. Ada air mineral? Ada? Tak ada? Air kopi boleh ke Ustaz? Apa boleh kopi lah. Tengah ceramah ni kopi. Okey, kita lihat muka surat 14. Jampi, tangkal, azimat dan sihir. Okey. Soalan 19. Datuk saya boleh dikatakan seperti seorang bomoh. Datuk saya boleh dikatakan seperti seorang bomoh. Ketika saya kecil dahulu, kalau saya sakit, datuk selalu membaca sesuatu lalu menghembuskan ke arah saya, seolah dia menjampikan untuk saya agar saya sembuh. Soalan saya, adakah Islam mengharuskan jampi? So adakah Islam ni membolehkan kita menjampi? Boleh tak? Persoalannya lah. Jawapannya, jampi atau dalam bahasa Arabnya ar-ruqyah telah digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Semana pada zaman jahiliyah lagi dah adalah jampi-menjampi ni. Jampi ialah doa-doa ataupun lafaz-lafaz yang disebut atau dibaca dan kemudian ditiup kepadanya. Itu dikatakan jampi. Doa-doa yang kita baca ataupun lafaz-lafaz yang kita sebut, kan, dan kemudian ditiupkan padanya, sama ada pada anggota badan ataupun pada air lah. Api ditiup pada air maka kemudian dibagi orang tu minum. Hasil daripada bacaan yang kita baca tu dan kita hembus pada air, dan air itu digunakan untuk orang minum ataupun disapu pada anggota badannya yang sakit tadilah. Ataupun tidak jampi pada air, terus direct dijampi pada anggota badan yang sakit, kan, kemudian dihembuskan pada anggota badan yang sakit tersebut. Ini pun juga dekat sebagai jampi. Antara jampi ada yang memberi kesan pada anggota badan, ada yang beri kesan pada ruhnya. Apa yang diharuskan dan ada yang diharuskan dan ada yang termasuk dalam syirik yang dilarang oleh Islam. Baik. Sabit dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjampi diri baginda sendiri. Nampak? Nabi pun tentang jampi diri Nabi. Mana usaha dan ikhtiar? Memanglah hakikat sesuatu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mendatangkan pada kita itu penyakit. Allah Taala mendatangkan kita mudarat dan sebagainya. Tetapi kita selaku sebagai orang Islam beriman pada Allah, kita kena usaha untuk menghilangkan sakit-sakit tadi. Tapi ada juga orang tak kisah pun, dia sakit macam mana pun dia tak kisah, dia lebih suka sakit lah. Macam tu. Tapi dalam konteks Islam ni memang kita disuruh berikhtiar dan berusaha lah. Tak boleh kita tak usaha kerana kita ni ahli sunnah berjemaah ni, kan, usaha dan ikhtiar kena ada. Tapi kalau golongan, contohnya golongan Jabariyah ataupun golongan Qadariyah, kalau Jabariyah tu diserah diri bulat-bulat pada Allah tanpa ada usaha. Sedangkan Qadariyah, kan, dia usaha bulat-bulat tanpa ada hubungan dengan Allah, tanpa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Maknanya berjaya ke tak berjaya, dia kata atas kekuasaan manusia itu sendiri, bukan ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni dia tengah-tengah antara Qadariyah dan juga Jabariyah, kaduk tengah-tengah, mana kena ada usaha dan juga ikhtiar dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala izinkan akan berjaya, kalau Allah Ta'ala tak izinkan maka tidak akan berjaya. Jadi sabit tuan-tuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana baginda sendiri menjampi diri baginda lah. Mana yang sakit tu, mana yang sampai tu Nabi
Malahan ada riwayat menyatakan bahawa Nabi sebelum Nabi tidur Nabi akan membaca 3 qul. Nabi akan baca 3 qul dan Nabi pun meniupkan ke atas tapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tiup dan Nabi sapukan kepada seluruh badan baginda. Tiup sapu pada seluruh baginda sebelum baginda tidur. Apabila baginda sakit dan baginda tak mampu untuk melakukan tadi, maka Nabi membacakan kepada Sayyidatina Aisyah. Kemudian Aisyah menyapukan ke seluruh tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian menyampi orang lain. Ini biasa dilakukanlah, menyampi orang lain. Kita setelah seseorang itu minta pada kita untuk kita jampi. Gitu. Kita jangan pandai-pandai nak jampikan dia orang itu kalau orang itu tak minta. Sekarang ada separuh daripada seseorang ini, dia orang tu tak minta pun tapi dia kata tak apa, biar aku jampi. Dalam orang tu sakit. Jadi orang akan menyalahkan kita. Itu dalam konteks Islam ataupun dalam konteks perawat Islam ni kan, jangan kita orang kata minta-minta supaya tak apa saya jampikan kau. Kan? Jangan minta macam tu. Biar orang yang minta. Orang yang sakit tu minta pada kita untuk kita jampi dia, dan jampi mestikan menggunakan ayat-ayat Quran kan, ataupun orang kata doa-doa maksur yang datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi menyampi orang lain, dan sabit bahawa Jibril juga pernah menyampi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan sebuah hadis an Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iza staka raqahu Jibril alaihi salam faqala bismillahi arkika min kulli da'in yashfika min syarri hasidin iza hasad wa min syarri kulli zi'ainin hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam izastaka apabila Nabi sakit raqahu Jibril, menjampi akan Nabi oleh malaikat Jibril. Mana malaikat Jibril sini menjampi Nabi? Kalau kita sakit, ada tak malaikat dan menjampi kita? Tak ada malaikat jampi kita. Nabi lain, Nabi didamping oleh Jibril. Kita malaikat apa yang damping kita? Tak ada. Yang ada malaikat Raqib Atib lah. Raqib Atib yang menulis amal kebajikan kita ataupun keburukan kita. Kemudian malaikat apa lagi yang ada pada kita? Malaikat Hafazah. Malaikat Hafazah ni yang menjaga seluruh anggota badan kita. Itu namanya malaikat Hafazah. Malaikat macam Jibril ni tak adalah macam tu. Baik. Kemudian faqala, maka berkatalah Jibril, bismillahi arkika, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku menjampi akan engkau. Aku menjampi akan engkau. Min kulli da'in yashfika, daripada setiap penyakit yang menyembuhkan ia akan engkau. Yang menyembuhkan kamu daripada segala penyakit. Min syarri hasidin iza hasad, daripada kejahatan orang yang menghasad apabila dia menghasad. Wa min syarri kulli zi'ainin, dan daripada kejahatan setiap orang yang mempunyai ain. Dan daripada setiap kejahatan orang yang mempunyai ain. Ain maknanya pandangan mata. Ain maknanya pandangan mata, tuan. Jadi tuan-tuan, syarat memberi rusah dalam jampi, mana mengharuskan jampi, sekiranya tidak berlaku syirik, maka kita dibolehkan menjampi lah. Jadi jampi itu mestilah menggunakan ayat Quran ataupun doa-doa maksur. Jangan kita menyampi dengan kata ayat-ayat tertentu, benda ayat dia kan, yang ada macam mambang-mambang sana, mambang sini dan sebagainya. Syirik lah, mau syirik lah. Macam tu. Seperti dalam cerita Piramli tu kan. Yang dia berguru dengan siapa tu? Pak apa? Pak Masuk. Yang guru silat tu lah. Pendekar. Tu kan? Dia berguru.
Tapi itulah yang diajar tu ialah mambang kuning, mambang hijau, apa mambang kan. Datanglah, berdampinglah dengan aku, berdamping dengan aku dengan semambang. Tak? Macam tu. Itu tak dibenarkan kerana tak tahulah apa mambang itu. Mana persoalannya, apakah mambang itu? Kalau mambang ni dah betul-betul jin ke apa sebagainya, memang tak digalakkan. Tak digalakkan. Kerana kita dalam meruqyah ni memang kita tak gelak menggunakan jin. Kerana ada di kalangan tok-tok bomoh ni mereka menggunakan pantaran jin. Jin untuk menyembuhkan penyakit itu. Macam tu. Jin ni sama lebih kurang macam adik-beradik dengan syaitan juga. Macam tu. Mereka menggunakan pantaran itu menyebabkan kadang membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak bawa minta bantuan jin, minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin pun makhluk biasa je. Kan malahan taraf kita manusia sebenarnya lebih baik daripada jin itu. Lebih baik kita daripada. Okey. Muka kita cantik lawa, jin kita tak tahu. Ada orang katakan jin ni muka dia buruk. Kan muka dia teruk jin ni. Itu sebab jin tak boleh dizahirkan pada kita. Kalau jin dizahirkan pada kita, tentu tuan-tuan pun nak makan pun mungkin tak selera lah. Tak selera nak makan. Kalau sana jin tu dizahirkan muka dia pada kita, kita pun tak larat nak makan. Tak selera lah, takut kan. Aduh ya di belakang kita kan. Kelibih tu pun kadang-kadang kita dah risau. Kan benda jatuh dalam rumah kita. Kita duduk seorang dalam rumah, tiba-tiba ada benda jatuh. Ataupun tiba-tiba ada benda bergerak depan kita. Kita duduk dalam rumah seorang, kan rumah tak ada, pergi jalan mana-mana dah. Tiba-tiba kita tengah rehat tu, tiba-tiba nampak kursi tu berjalan sendiri. Apa perasaan tuan-tuan masa tu? Dah risau ya kan. Lalas cabutlah lagi ya. Keluar dari rumah tu cabut. Ataupun bila tidak pun panggillah sesiapa untuk bacakan Yasin ke dan sebagainya dalam rumah kita, ayat pendinding ke dan sebagainya kan. Jangan diganggulah. Anak-anak kecil kadang-kadang menangis. Ni pun kadang-kadang pun ada gangguan juga. Gangguan jin. Anak-anak kecil kan dia menangis kan tak habis-habis menangis. Puas kita pujuk minyak lah macam-macam lah perut dia supaya jangan menangis, tapi tetap menangis. Ini kadang-kadang ada gangguan lah, jin yang suka mengganggu kanak-kanak kan. Macam tu. Baik. Jadi sahabat pernah bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hukum jampi. Lantas Nabi bersabda, la ba'sa birruki ma lam yakun fihi syirkun. La ba'sa birruki ma lam yakun fihi syirkun. Maksudnya tidak mengapa dengan jampi selama-lama mana tiada padanya unsur syirik. Jangan ada unsur syirik dalam jampi tadi. Jangan ada ayat-ayat yang membawa pada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada ayat yang memohon bantuan kepada jin. Mohon bantuan pada jin untuk merawat sakit. Macam tu. Kan? Ni biasa tu. Kadang-kadang ada kaedah-kaedah menurun kan. Menurun ni biasanya terbomoh lah. Terbomoh menggunakan kaedah menurun. Ada kadang terbomoh dia menggunakan jin dia masuk dalam badan perempuan ataupun pesakit tadi. Dengan tujuan supaya bila jin bomoh tadi masuk dalam badan pesakit, jadi jin-jin yang ada dalam pesakit itu dia akan dihalau keluar. Dihalau keluar. Bila dah dihalau keluar jin-jin dalam badan pesakit itu, maka jin tu akan ditarik keluar semula. Ada yang kaedah menggunakan, biasa digunakan bomoh tu bawang lah. Kan? Kerana tu bawang ni bomoh kerana dia berdamping dengan jin. Dia gunakan jin tadi menghalau, tujuannya untuk menghalau jin yang jahat yang terdapat dalam badan pesakit. Jadi dia kata, okey sekarang ni jin aku akan masuk dalam badan kau, dia kata. Dia akan halau segala jin-jin yang jahat dalam badan kau. Bila jin yang jahat tu dah keluar, jadi saya akan keluarkan semula jin semula. Dia kata. Tapi sebenarnya jin dia masih ada dalam badan tu. Jadi jin bomoh tu masih ada dalam badan tu. Dia kata dah keluar tapi masih ada dalam tu. Dalam pesakit tu sebabnya orang tu kadang-kadang kan dia sihat kejap lepas tu sakit balik. Sihat sekejap terus sakit balik. Sebab apa? Jin yang bomoh tu masih berada dalam badan perempuan itu.
ataupun pesakit sebutlah. Macam tu. Dia akan aktifkan jin tu dan akhirnya mengganggu orang tu. Kemudian orang itu akan datang bersama berjumpa dengan bomoh tu semula. Bomoh tu kadang dia mengenakan bayaran-bayaran tertentu lah, insya-Allah. Baik. Jadi 3 syarat. 3 syarat mengharuskan jampi. Setengah ulama meletakkan 3 syarat penting bagi mengharuskan jampi. Pertama, hendaklah jampi menggunakan ayat Al-Quran ataupun nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya Allah atau apa yang sabit dengan as-sunnah. As-sunnah. Okey, sama ada kita gunakan Al-Quran ke ataupun nama-nama Allah, asma' husna dan juga sifat-sifat Allah Taala dan sebagainya, itu dibolehkan. Yang kedua, jampi dalam bahasa Arab dan diketahui maknanya. Jampi menggunakan bahasa Arab dan diketahui maknanya. Jangan jampi bahasa Arab tapi mana pun tak tahu, pun susah juga. Paling tidak pun kalau kita jampi menggunakan 3 kul. 3 kul pun takkanlah 3 kul kita tak tahu maknanya. Ataupun kita jampi menggunakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk dalam ayat jampi Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah tu dia merupakan ayat syifa, ayat penyembuh. So tak ada masalah kita menyampi menggunakan surah Al-Fatihah. Macam tu. Dan bila surah Al-Fatihah takkanlah kita tak tahu maknanya. Ihdinas siratal mustaqim pun maknanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takkan tak tahu maknanya. Kan? Tak tahu kena belajar, kena tengoklah dia punya terjemahan tu, cari buku, belajarlah kan. Macam tu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh beriktikad bahawa jampi itu memberi kesan jampi itu memberi kesan manfaat dengan sebab dirinya jampi. Bahkan wajib beriktikadkan yang menyembuh itu ialah kuasa Allah. Wajib beriktikad ia takdir Allah Taala. Okey. Jadi yang menyembuh tu hakikatnya bukan ayat jampi itu, menyembuhkan Allah. Kalau kita etikadkan menjampi itu ayat Quran tu yang jampikan, tu salahlah kaedah dia. Ayat Quran hanya digunakan untuk menjampi saja, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Samalah seperti ubat. Ubat yang kita makan itu yang menyembuhkan ubat ke Allah. Yang menyembuhkan ubat ke Allah, Allah lah. Allah yang menyembuhkan, bukan ubat. Kalau kita etikadkan ubat itu yang menyembuhkan, seolah macam ubat lebih berkuasa daripada Allah. Ubat lebih berkuasa daripada Allah. Ubat hanya sebagai wasitah, perantaraan untuk penyembuhan saja, bukan dia yang menyembuhkan. Macam tu. Tapi orang yang sakit kena usaha untuk beli ubat. Doktor kata, kerana doktor pun dia kadang-kadang dah buat research, dia dah buat kajian dan sebagainya. Obat ni sesuai untuk pening-pening. Jadi kita belilah untuk ubat untuk sakit-sakit pening. Ni ubat ni sesuai untuk sakit lutut. Ni ubat ni sesuai untuk gaut. Ni ubat ni sesuai untuk kencing manis. Ni untuk jantung. Okey? Dan sebagainya. Jadi kita pun belilah macam tu. Kau tak beli kan, doktor marah. Kau ni aku dah suruh kau beli, kau tak nak beli. Ataupun hospital kadang dapat ubat free kan, bagi ubat free. Ubat free pun kadang tak makan. Kan pergi ambil ubat ke jin. Tapi makan ubat yang malih. Jadi macam mana nak sembuh? Tak? Baik, kemudian sekiranya berlaku kecacatan pada syarat-syarat atau salah satu daripada syarat tersebut, maka terdapat khilaf di kalangan para ulama. Kemudian soalan ke-20, kalaulah jampi ada yang diharuskan dan ada yang diharamkan, bagaimana kita nak mengetahui jenis jampi yang diharamkan? Macam mana kita nak tahu? Jawapannya, jampi yang diharamkan ialah jampi yang mengandungi doa dan permintaan dan minta perlindungan daripada makhluk selain daripada Allah. Contohnya jin-jin lah. Apalagi kalau jin-jin kafir kan, kita minta bantuan pada jin-jin yang Islam ni, dia akan menyesatkan aja. Menyesatkan. Kalau jin tu Islam, dia tak akan menyebabkan orang tu sakit. Jin Islam dia tak akan buat inayah pada manusia. Yang buat inayah pada manusia ni biasanya jin kafir. Kerana jin ni macam manusia juga, dia ada Islam, dia ada kafir, ada taat dan tak taat. Ada taat dan tak taat. Jadi yang suka mengganggu manusia ini jin kafir lah.
menyebabkan badan seorang tu sakit dan sebagainya. Kemudian ataupun jampi yang menyebut nama-nama syaitan, pun sama juga. Itu juga haram jampi yang penjampinya bertikad bahawa jampi itu mempunyai kuasanya sendiri tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada keizinan daripada Allah barulah boleh sembuh. Gitu. Kemudian soalan 21, adakah jampi yang dibolehkan seperti jampi dengan Al-Quran itu berlawanan dengan konsep tawakal dalam Islam? Berlawanan tak? Kalau kita kedudukan jampi dengan Al-Quran ni, adakah dia berlawanan dengan bertawakal pada Allah? Berlawanan tawakal penyerahan diri pada Allah Ta'ala kan? Jawapannya, tawakal ialah pergantungan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mencapai kebaikan dan menolak keburukan beserta kita melakukan sebab-sebab yang membawa kepada perkara tersebut. Jika kita hanya bergantung terus pada takdir Allah tanpa usaha, maka ini bukan yang dinamakan tawakal. Nampak? Bukan tawakal. Tawakal ni mesti ada usaha, ikhtiar. Dah usaha ikhtiar barulah bertawakal pada Allah. Ada seorang lelaki tuan-tuan suatu hari datang dan menjumpa dengan Nabi. Dia tidak mengikat tali setelah dia turun daripada unta dia, kuda dia. Dia tak ikat dia punya tali unta tu. Maka Nabi kata, ikatlah. Bila tanya kenapa kau tak ikat, dia kata aku bertawakal pada Allah. Tak boleh macam tu. Nabi kata kena ikat dulu baru tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal ialah pergantungan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencapai kebaikan dan menolak keburukan beserta kita melakukan perkara-perkara yang membawa kepada perkara tersebut. Jika kita hanya bertawakal terus, bergantung terus pada takdir Allah tanpa usaha, maka itu bukan yang dinamakan tawakal. Untuk lebih mudah dipahami, cuba kita fikirkan siapakah yang lebih hebat bertawakal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya sudah tentu Nabi lah. Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ialah insan yang paling berhebat tawakal pada Allah. Dalam hadis menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjampi dan pernah dijampi. Oleh itu menggunakan jampi yang harus adalah tidak menafikan konsep tawakal. Bahkan dia pun termasuk dalam bab tawakal juga. Masuk tawakal juga. Itu tak salah lah. Kalau kita menjampi badan kita sendiri ataupun kita minta orang lain menjampi. Menjampi kita lah menggunakan Al-Quran ataupun doa-doa maksur daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak salah. Yang salah tu kan tanpa ada usaha. Terus serah bulat-bulat, tak payah makan ubat semua, tak payah. Ini salahlah konsep itu. Macam tu. Habis tuan. Syukurlah hari ni perbincangan kita, insya-Allah akan datang kita sama lagi yang soalan yang 22 pula. Wallahu alam. Okey, ada soalan? Perbincangan ada tak? Kalau ada? Satulah Ustaz. Ya. Hukum tu aku tak tahu. Seseorang tu dia nak tengokkan jodoh dia ada ke tak ada, dia pergi jumpa seorang yang lain yang boleh membagi pandangan sama ada benda tu bersabah betul atau tidak, kita tak tahulah. Jadi ada benda tu dibuat. Contoh macam saya, Tuan kalau tengokkan saya ni tak ada jodoh, saya tak kuat lah macam ni. Jadi macam tu pihak yang menenun atau yang meramalkan tu boleh ke tak boleh Ustaz? Dia meramal ataupun menentukan seseorang ini kedudukan dia ada jodoh ataupun tidak. Pasal sekarang tengok 25 jadi dia usaha tak, usaha pergi jumpa orang tu, jumpa itu ke, macam mana pandangan Ustaz tu, boleh ke tak boleh? Kan kita dah baca sebelum ni kan, bab yang soalan berapa itu? Soalan sebelum ni kan orang lain Tok Bomoh ni kadang dia sebenarnya tak tahu perkara gaib pun, tak tahu perkara gaib. Jadi sebenarnya tak guna pun kalau kita jumpa mereka. Dalam konteks Islam ni yang diajak ialah kita sembahyang istikharah.
sembahyang hajat ataupun sembahyang istikharah. Istikharah ni maknanya kita minta pandangan daripada Allah Ta'ala, siapakah yang paling baik untuk kita jadikan sebagai calon kita lah, calon isteri kita, contoh kan. Jadi Allah Ta'ala lah, pandangan Allah Ta'ala tu lah lebih baik lah. Tahu kan sembahyang istikharah kan? Istikharah kan dalam sembahyang sunat tu ada sembahyang istikharah. Maknanya kalau kita ada dua pilihan, dua-dua cantik, dua-dua lawa, betul tak? Cun melecun lah, dua-dua cantik, dua-dua solehah, dua-dua solehah. Penuh beramal Ustaz Ya. Yalah. Minta Allah petunjuk Allah Ta'ala kata si A, pilihlah si A. Kalau Allah Ta'ala kata si B lah, walau si B tu mungkin tak lawa sikit, tapi dia pandai masak kan. Allah Ta'ala kata si B, ya pilihlah si B. Lawa pun kalau tak pandai masak pun susah juga kan. Asyik nak beli kodai kan. Asyik nak beli kodai ya lauk tu. Tak lagat dah. Kalau luar tak usah. Kalau ramai eloklah masak. Kalau hujan tu kan. Mana? Depan rumah kita nak berlori. Tolak hujan tu. Dalam konteks Islam ni tolak hujan. Ada yang terjadi Ustaz tu. Berhampiran rumah dia tak kena, tapi nampak hujan tu pindah sana. Ada Ustaz. Tapi tak tahu lah kan. Tanggungan. Ada dia mohon pada Allah Ta'ala kan, kalau kita tak tahu lah kan. Tengoklah apa benda yang dibaca. Ayah nak kita kasih. Tu susah tu. Tu susah tu. Kalau kita tahu apa benda dibaca senang. Ada tempat saya dulu. Siapa yang nikah? Safari nikah, mai baju kau. Campak tak buku. Betul Ustaz. Tak menjadi hujan. Dilakukan. Jadi tapi tak semua lah. Dia buat jadi. Ada apa yang dia mau buat tu menjadi. Yalah. Jangan dapat. Tengok hujan dalam sana tu jatuh. Tak turun ke sini, tapi bomo kita tak ada cakap lah orang yang itulah. Kadang mereka menggunakan pantaran tadilah, pantaran jin. Kan pantaran jin untuk mau kata menjayakan dia punya usaha dia tadi. Malahan kalau kita tengok pun dia bukan untuk bomoh je, kadang-kadang yang lilis nak mata punya tu juga. Tengok lilis mata tu Dewi Copperfield kan. Bangunan besar pun dia boleh hilang kan. Nampak? Bangunan besar tu, bangunan boleh hilang kan. Jadi mereka kadang menggunakan pantaran jin. Kita tak tahu kan. Okey. Sebulan tak boleh kan? Sebulan tak boleh lah. Tapi kalau kita tahu apa yang dibaca tu, apa, tak ada masalah. Masalahnya kadang-kadang mereka menggunakan sesuatu ayat terjampi kita yang tak jelas. Tak jelas apa benda dibaca dia. Dia sembunyikan ilmu dia tadi. Tapi dalam konteks Islam sebenarnya kita tak boleh sembunyikan ilmu. Apa kita nak sembunyikan? Kan? Apa kita nak sembunyikan ilmu tu? Kalau ilmu tu milik Allah Ta'ala, apa kita nak sembunyikan? Baik kita baca dengan kuat supaya orang tidak timbul syak dan ragu. Bila kita baca secara perlahan, jadi orang syak dan ragu lah, apa benda lah dibaca kan. Itu macam etika untuk perawat Islam. Biasanya dia kena baca dengan kuat. Etika perawat Islam, dia kena baca dengan kuat. Apa baca ayat Quran, apa ayat dia baca. Okey, kalau doa tu doa apa yang dia baca? Doa ni ada tak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Jadi tak adalah timbul ragu-ragu apa-apa. Jadi kalau tukumat kami itu dibaca tu, tak tahu benda, jom pangkal baca. Ada kadang-kadang pada awalnya bismillah. Awal bismillah, tengah-tengah tu dah tak faham dah. Ujung ayat balik, ayat Quran balik. Sadaqallahul azim kan. Tengah-tengah tu tak tahu benda. Ini akan menimbulkan keraguan lah di kalangan kita. Sebab benda-benda ragu ni lebih baik tak baik kita tinggalkan. Kita ikut dia yang kata aman. Okey. Itu saja perbincangan kita insya-Allah.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina syarika wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatayya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum. Ustaz, kita minum dulu Ustaz. Yap.